kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah taala kurniakan kepada kita, dan marilah sama-sama kita bersyukur dan membuktikan kesyukuran dengan kita mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita, dan mudah-mudahan Allah sentiasa golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berada pada ayat yang ke-133 daripada suratul Baqarah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. Yang bermaksud, demikianlah wasiat Nabi Ya'qub. Bukan sebagaimana yang kamu katakan itu, wahai orang-orang Yahudi. Kamu tiada hadir ketika Nabi Ya'qub hampir mati. Ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apakah yang kamu akan sembah sesudah aku mati? Mereka menjawab, kami menyembah Tuhanmu dan Tuhan datuk nenekmu Ibrahim dan Ismail dan Ishaq, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kepadanya lah sahaja kami berserah diri. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini adalah suatu penafian untuk mengingkari golongan Yahudi dan bagaimana mereka cuba mengada-adakan cerita tentang Nabi Ya'qub alaihissalam, dan mereka mendakwa bahawa Nabi Ya'qub itu berada di atas agama Yahudi dan meninggalkan agama Islam. Diriwayatkan bahawa dalam sababun nuzul, golongan Yahudi berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Alasta ta'lam anna Yaquba awsa banihi bil Yahudiyah?" Berkata golongan Yahudi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tidakkah engkau tahu wahai Muhammad bahawa sesungguhnya Yaqub telah berwasiat kepada anak-anaknya, iaitu baginda telah mewasiatkan agar mereka terus berpegang dengan agama Yahudi." Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Ini disebut dalam kitab Asbabun Nuzul Lin-Naisaburi. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makna ayat ini ialah Allah menempelak golongan Yahudi. Wahai orang Yahudi, kamu tidak berada ketika mana Nabi Ya'qub alaihissalam dalam keadaan naza', dalam keadaan hampir masa untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala atau diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu baginda berkata atau bersabda kepada anak-anaknya dengan bertanyakan kepada mereka, apakah yang akan kamu sembah selepas ketiadaanku? Apakah yang akan kamu sembah selepas kematianku? Bagaimana kamu boleh mendakwa, wahai golongan Yahudi, bahawa Nabi Ya'qub itu berpegang atau berada di atas jalan Yahudi yang kamu dakwa baginda berwasiat dengannya kepada anak-anaknya? Apakah sebenarnya yang Nabi Ya'qub inginkan dengan bertanya kepada anak-anaknya itu? Disebut dalam tafsir bahawa pertanyaan tersebut adalah bertujuan untuk mengambil suatu perjanjian. Bermaksud Nabi Allah Ya'qub mahu anak-anaknya berjanji di hadapannya sebelum pemergiannya ke alam barzakh, sebelum kematiannya, supaya terus menerus di atas jalan, atas millah ayahanda mereka, iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, agar mereka akan beroleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan pertanyaan itu, soalan itu telah dijawab oleh anak-anak Nabi Ya'qub alaihissalam, yang menunjukkan bahawa mereka berada di atas jalan yang benar, di atas keimanan yang mantap. Lalu Allah rakamkan kata-kata mereka, qalu na'budu ilahak, kami menyembah Tuhanmu wahai ayahanda, wa ilaha abaika, dan Tuhan kepada ayahmu, kepada datuk nenek moyangmu, iaitu Ibrahim dan Ismail serta Ishaq, ilaha wahida, dan dialah Tuhan yang Maha Esa, wa nahnu lahu muslimun, dan kami hanya berserah diri kepadanya.
Dan jawapan yang meyakinkan itu membuktikan betapa mereka berjanji akan berpegang teguh dengan millah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, suatu millah yang tidak ada kecacatan dan kepincangan akidah di dalamnya, yang tidak mensyirik dan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya menegaskan tauhid dan ubudiyah serta menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jelaslah kepada kita ayat ini menafikan dakwaan golongan Yahudi bahawa Nabi Yaqub telah berpesan agar anak-anaknya berpegang dengan agama Yahudi. Bahkan membuktikan bahawa mereka telah menipu dan berbohong atas nama Nabi Yaqub dan anak-anaknya. Dan ini merupakan suatu jenayah akidah yang telah dilakukan oleh golongan Bani Israel, khasnya golongan Yahudi, terhadap para anbiya yang Allah Subhanahu wa taala utuskan kepada mereka agar mereka hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, agar mereka terus menerus berpegang di atas jalan, di atas millah yang telah dirintis oleh Nabi Ibrahim alaihi wa ala rasulina salatu wassalam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada ayat ini adalah betapa pentingnya kita untuk memastikan setelah kematian kita, pemergian kita ke alam barzakh, generasi yang akan kita tinggalkan, generasi yang akan mewarisi apa yang kita tinggalkan itu, hendaklah kita pastikan generasi itu generasi yang terus berpegang dengan agama Allah Subhanahu wa taala, agar legasi kita ataupun zuriat keturunan kita akan terus menjadi umat, menjadi hamba-hamba Allah yang taat, yang tahu nilai agama, yang tahu berpegang dengan cara hidup Islam, yang terus menerus menyembah Allah Subhanahu wa taala, yang terus menerus cintakan Islam, cintakan agama, cintakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu sebagai umat Islam sangat penting dan sangat signifikan dalam hidup kita, kita berfikir dan bersedia dan menyediakan anak-anak, cucu-cucu kita agar selepas kematian kita mereka akan terus hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mereka sentiasa diridai Allah, dalam keadaan mereka sentiasa berada di dalam kehidupan yang akan menjadi asbab kebahagiaan mereka di dunia, bahkan kebahagiaan mereka di akhirat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudiannya Allah Subhanahu wa taala memberi amaran kepada ahli kitab, amaran agar mereka tidak meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan amaran agar mereka tidak hanya bergantung kepada nasab keturunan mereka yang bersambung kepada para anbiya atau bersambung dengan para salihin. Lalu Allah berfirman dalam ayat ke-134 daripada suratul Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna 'amma kanu ya'malun. Yang bermaksud mereka itu adalah suatu umat yang telah lalu sejarahnya. Bagi mereka balasan apa yang mereka telah usahakan, dan bagi kamu pula balasan apa yang kamu usahakan, dan kamu tidak akan ditanya, yakni tidak akan dipertanggungjawabkan tentang apa yang telah mereka lakukan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tilka yang bermaksud mereka itu adalah merujuk kepada Nabi Ibrahim dan anak-anaknya, iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan zuriat keturunannya adalah merupakan umat yang telah berlalu, umat yang telah habis masa dan ketikanya, umat yang telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala mendahului umat-umat yang selepasnya. Itu Allah menyebut tilka ummatun qad khalat, yang telah berlalu. Laha ma kasabat, bagi umat tersebut balasan bagi setiap apa yang mereka usahakan, sama ada kebaikan maupun keburukan. Walakum ma kasabtum, dan bagi kamu pula adalah apa yang kamu usahakan. Kamu tidak akan ditanya pada hari kiamat tentang amalan mereka di dunia. Kamu tidak akan ditanya juga tentang apa yang mereka kerjakan, tetapi kamu hanya akan ditanya tentang apa yang kamu sendiri kerjakan, sama ada baik maupun sebaliknya, sama ada baik dibalas baik, buruk dibalas buruk.
dan kamu akan ditanya tentang keimanan kamu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan rentetan dan kesinambungan daripada dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ini suatu ayat yang menjelaskan kepada kita tentang apa yang dinamakan sebagai sunnatullah. Sunnatullah pada makhluk-makhluknya, bahawa setiap seseorang itu menanggung dosa masing-masing. Apa yang dilakukan, maka dialah yang menanggungnya. Apa yang dibuat, maka dialah sendiri yang akan menerima balasannya. Dan dia tidak akan dipersoalkan tentang hal orang lain, sama ada baik maupun buruk. Maka ini adalah sebahagian daripada yang dipanggil sebagai sunnatullah, ketetapan Allah yang melibatkan semua makhluk, dan ketetapan Allah itu sifatnya tidak akan bertukar, tidak akan berubah, tidak akan boleh dipinda-pinda, kerana ia adalah ketetapan yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat ini menjelaskan kepada kita dengan jelas, khasnya kepada Bani Israel dan juga sesiapa pun selain daripada Bani Israel, bahawa sungguhnya millah Ibrahim alaihissalam itu ialah Islam. Dan sungguhnya bahawa baginda dan juga Nabi Yaqub alaihissalam, kedua-duanya telah berwasiat, telah berpesan kepada zuriat keturunan mereka agar terus-menerus sabat, tetap istiqamah di atas jalan yang telah dirintis sehinggalah kematiannya. Dan bahawa sungguhnya anak-anak keturunan anak-anak Nabi Yaqub alaihissalam telah pun berjanji dan bersumpah setia ketika baginda diambang kematian akan terus berpegang dan terus berada di dalam millah ataupun agama yang telah dirintis oleh Yaqub alaihissalam dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ini suatu bukti yang jelas sekaligus menunjukkan bahawa ia adalah selari dengan apa yang diseru dan diajak oleh baginda SAW kepada golongan Yahudi tadi, yang cuba mencipta ataupun cuba untuk menafikan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, khasnya berkenaan dengan wasiat Nabi Yaqub kepada keturunannya, kepada anak-anaknya. Dan semua itu membuktikan bahawa apa yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW, iaitu keimanan dan ketaatan serta pengabdian hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sekaligus membenarkan kerasulan baginda Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah akan kita sambung lagi perbincangan kita. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.